Tahun 2016, permintaan sukarela PLKN aku lulus dan aku ditempatkan dekat kem yang masih di Johor. Kem aku tu hijau, memang cantik, banyak bukit, penat sikit lah. Siapa yang tahu, maka tahulah dekat mana. Kisah yang pertama, hari ketiga dekat kem yang indah ini. Aku ni sejenis umat yang memang akan bangun tidur, walaupun dihembus angin sebelah telinga. Sebelum masuk kem, mak dah pesan, kuatkan iman, tabahkan hati, niat cuma satu, persediaan ke dunia pertahanan. Begitu jiran depan katil aku kejut, tapi dia kejut cuma bisik je. Huina, bangun, dah nak subuh ni. Serta-merta, aku bangun capai tuala pergi toilet, mandi, tanpa aku hiraukan keadaan dom masa tu. Habis mandi, aku pelik kenapa semua tidur lagi. Tak takut tuan marah ke? Dah siap aku keluar dom. Memang pelik sebab masa tu semua gelap dan semua orang tengah tidur. Termasuklah Wani yang tukang kejut tadi. Aku terus ke surau. Nak ke surau kena lalu dewan makan. Dan aku perasan encik pelatih kami tengah duduk dekat dewan makan dengan loreng askar dia tu. Tengok dan senyum je. Dekat surau aku capai Al-Quran dan telekung. Aku baca surah Al-Baqarah. Sepanjang 2 jam aku dekat surau. Bermacam-macam bunyi keluar. Tipu kalau tak bergetar kepala lutut ni. Tapi aku teruskan. Dalam hati, Tuhan je yang tahu. Tak lama kemudian tingkap surau kena ketuk. Woi Wirawati, kau buat apa pukul 3 dekat surau sorang-sorang ni? Dan aku macam, Pukul 3? Tak gunanya Wani ni. Bertelekung aku lari ke atas. Encik yang tadi tengok aku baru nak pegang megafon untuk kejut subuh. Aku cerita semua. Dia kata, awal betul dia bagi salam perkenalan dekat kau. Special betul. Apa yang special pun aku tak tahu. Wani pun tak mengaku dia kejut aku. Jadi, siapa yang kejut aku malam tu? Allah je yang tahu. Oh ya, aku ni bukan penggemar jam tangan. Dan dom pula tak ada jam. Memang aku tak tahu pukul berapa masa tu. Kisah kedua, aku grup last yang sampai. So, kita orang kena duduk sementara dekat dom Delta. Aku company Charlie. Sebelah dom tu ada bilik rehat. Satu hari tu, dom blackout. Aku dan geng aku ambil keputusan nak main carrom. Tanpa sengaja ya. Diulang, tanpa sengaja aku tersimpan satu buah carrom dekat poket seluar aku. Aku lupa. Esoknya kita orang kena masuk dom lain. Aku dan geng aku semua masuk dom campur. Alpha, Charlie, Delta semua ada. 3 minggu selepas dekat camp, aku dapat panggilan interview untuk belajar dekat UPSI. Sebab aku memang nak kos tu, aku nekat nak weekend pergi Perak dan join interview tu. Semuanya berjalan dengan lancar. Sampailah malam terakhir aku dekat Perak. Kawan aku Isha call guna public phone. Dia cakap dengan nada yang rendah tapi sayu, macam meminta tolong. Nah, pulangkan balik nah benda tu. Dia marah. Balik cepat nah, pulangkan benda tu. Dan terus tut. Aku tak terfikir pasal carrom tu. Sampailah dalam bas on the way ke Johor, barulah aku teringat. Balik tu ada seorang domet aku. Asyik jeling aku tajam. Aku tak lagi lah mana sampai nak pulangkan carrom tu malam tu juga. Aku niat esok aku nak pulang terus. Sebab kesian dekat kawan-kawan aku. Pagi tu, on the way nak ke bilik rehat. Ada seekor pelesit halang jalan aku. Memang spoil. Sampai tergolek aku nak mengelak dia. Aku tak sedap hati. Berlari aku pergi ke bilik rehat. Saya minta maaf, saya tak sengaja terambil. Elok, aku setapak keluar dari situ. Aku dengar orang cakap, sama-sama, dan pam! Pintu tertutup. Serius cakap, demam aku 3 hari. Lentok je dalam rumah medik. Kisah ketiga, ingat tak budak yang jeling aku tu? Masa malam tengah gosok baju. Dia datang mencangkung depan aku. Entah dari alam mana, tiba-tiba sampai sini. Rambut dia panjang sampai ke paha. Ya, kau bayangkanlah, dia mencangkung dengan rambut macam tu. Hampir-hampir setrika tu melekat dekat muka dia.
Sopan je dia senyum dengan kepala sengit ke kiri dan cakap, "Kau ya yang ambil barang dia. Kau nak selamat, jangan masuk situ lagi. Kau dah kena tanda dengan dia tahu. Aku sayang kau dan kawan-kawan kita." Lepas tu dia terus belah. Sumpah, antara scary dan psycho aku rasa. Aku tak tahu nak pilih mana yang sesuai untuk dia. Cerita yang keempat, cerita ni panjang sikit. Dan yang terakhir, benda biasalah kalau dengar kem-kem macam ni, mesti ada yang histeria. Tapi sebab bilangan yang kena malam tu banyak sangat, kejadiannya berlaku apabila seorang budak Delta tiba-tiba nangis masa time roll call, merayu minta lepaskan dia. Rupanya dia keteguran. Benda tu marah ada orang yang tak rajin nak cuci pad sendiri. Sehari sebelum ramai kena tu, kawan baik aku datang dekat aku nangis-nangis. Sebab aku ni penghulu hati, dia cerita dekat aku semua. Dia kata dia pergi dom lama tu nak iron baju. Masa tengah duduk nak ambil kain jatuh, ada benda bawa katil. Warning dia. Benda tu kata, "Jangan sidai kain dalam dom." Malam tu juga aku pergi dekat setiap dom dan warning supaya turunkan apa yang dorang sidai dalam bilik. Ramai juga yang menyampah. Peduli apa aku, 2 bulan je pun dengan korang. Maghrib esoknya, kawan sekampung aku panggil Ida, bersiap macam biasa nak pergi surau. Kita orang lambat sebab main sukan petang tu. Penat dia lain macam. Aku cakap dekat dia, aku nak sikit bedak tepung. Dia cuma kata okey, sambil kerut dahi dan sapu tengkuk dia. Masa aku pakai kasut dekat depan pintu, Ira dengan Ati jerit panggil aku. Aku cakap aku tak mahu dah, nanti lambat Ustazah marah. Tapi bila Ati kata, "Tolong weh, Ida ni sakit," aku pergi dekat dorang. Sampai je aku nampak Ida kena pangku dengan Ati sambil nangis-nangis. Aku ambil alih pangku kepala Ida, tapi berat dia tu macam ada tong air dekat dia. Aku cuma cakap, suruh dia mengucap sambil aku baca ayat kursi. Dan tiba-tiba Ida senyap, pandang aku sambil tersenyum. Waktu tu aku tengok, mata hitam dia dengan slow motion menjadi besar. Kulit dia tiba-tiba gelap macam mayat dah 3 hari kena tinggal. Dia cengkam tangan aku. Tak tahu apa tapi aku rasa angin masuk dari tempat dia cengkam ke dada aku. Ida terajang katil sambil melekat dekat dinding. Dia kata, "Kau takut ke cu? Pandang sini, nak tengok muka takut tu." Aku ambil nafas secawan 2 dan jerit, "Allahu Akbar." Dia lepaskan aku. Aku lari nak ke surau. Tiba-tiba dia menangis dan panggil Ati pula. "Ati, Ati, tolong aku Ati. Kau kawan aku kan Ati?" Bila Ati tak nak layan sebab kena tahan dengan orang lain, dia cakap Ati bodoh. Aku teruskan berlari ke surau sampai tergolek berdarah bibir aku. Dahi berparut sampai sekarang. Sampai surau aku cerita semua. "Itulah awak semua. Saya suruh berkumpul pukul 7 petang. Tapi degil. Perli padu ni memang marah gila Ustazah. Dia suruh aku tunggu baca Quran. Aku tak tahu kenapa. Aku rasa nak muntah dan 1, 2, 3 dan seterusnya kena. Macam main pas-pas pula rasuknya tu. Tambah teruk lagi bila budak lelaki ada yang panggil kuda kepang sendiri. Awalnya budak lelaki tu nak ubatkan orang, tapi dia sendiri pula yang terkena. Ida pula dibawa ke medic house. Sedatif disuntik. Benda ni pandai. Dia main-main macam dia dah keluar. Tapi sandiwara je. Semua orang diarahkan ke dewan makan. Aku selaku seorang yang masih waras dan penghulu hati, kira semua orang. Kau bayangkan, dari 300 lebih, tinggal 56 orang. Aku tak tahu macam mana benda tu habis. Cuma yang aku tahu, yang terkena malam tu kena tidur dalam 2 dom. Ustazah settle situ. Bunyi monyet, burung, anjing semua keluar malam tu. Bunyi tu dari dom dorang. Esoknya ramai yang muka ada kesan penampar sebab benda tu degil, tak nak keluar. Ada yang terus nak balik. Ada yang sakit memanjang sampai lembek. Ida pula, orang yang terakhir, kembali normal. Alhamdulillah semua selamat malam tu. Itu saja kisah daripada aku. Terima kasih dan sekian.
Assalamualaikum dan hai kepada semua pendengar Fiction Syasha. Ini kisah aku ketika bekerja sebagai pemandu bas. Kejadian ini berlaku sebelum lebuh raya LPT dibuka, iaitu laluan bertol ke pantai timur. Jadi pada malam itu trip aku dari KL ke Kelantan. Masa tu LPT belum rasmi dibuka lagi. So, jalan yang ada hanyalah jalan lama atau jalan kampung melalui Gua Musang ke Kota Baru. Jalan tu akan melalui satu bukit ni yang orang panggil Selekoh 7 atau Bukit 7 Beradik. Aku pun tak pasti nama sebenar dia. Laluan ke sana tak ada highway sangat. Jadi, kebanyakan akan lalu kawasan kampung. Pernah sekali tu nak ambil penumpang di Kota Baru. Dan malam tu je, entah berapa kali kena kacau. Aku pun tak tahu. Tengah layan bawa bas, tiba-tiba ada sebiji motor ni lalu. Tengok-tengok tak ada kepala. Kalau tak kuat, aku rasa dah lama aku arwah sorang-sorang sebelum ambil penumpang. Alhamdulillah Allah masih lindungi aku. Bayangkan setiap minggu ada kemalangan area situ. Kalau tak silap, tahun 90-an. Banyak kes bas kemalangan. Paling ngeri satu bas semua terkorban sebab jatuh gaung. Dekat setiap anak bukit tu ada je yang memerhati dan mengganggu. Sekarang jalan tu dah ditutup dan dilencongkan masuk ke highway. Ada satu malam ni, aku dengan partner aku kena ambil penumpang dekat Kelantan. Dari KL dalam pukul 11 malam. Berhenti di RNR. Ada seorang penumpang kena rasuk dalam bas. Mujurlah ada seorang ustaz dalam bas tu. Bolehlah dia tengokkan dan bagi pulih balik. Yang aku paling tak boleh belah, masa aku berhenti di RNR untuk berehat, aku tidur sekejap. Masa aku bangun, sedar-sedar aku dekat tepi hutan. Tercengang aku dalam keadaan tanda tanya. Masa ni aku memang agak sah-sah, aku dah kena game. Ini pengalaman yang bagi aku agak scary. Kejadian kedua pula berlaku semasa trip aku dari KL ke Kuala Perlis. Malam itu je, 2 kali aku kena. First kena kacau dekat Bukit Jelapang, ngam-ngam turun bukit. Pontianak sedap elok bertenggek betul-betul tengah divider. Lepas tu boleh pula dia datang duduk dekat cermin sisi sebelah driver. Maksudnya sebelah aku lah tu. Masa tu cermin pula tak ada tinted. Memang nampak real gila. Ngeri tak payah cakap lah. Hanya yang pernah kena tahulah rasa dia macam mana. Seterusnya pada malam yang sama juga, dekat area Sungai Petani. Kali ni benda tu tak ada tiket bas. Muka tak tahu malu duduk dekat seat kecil sebelah driver. Dia ni. Yang tu penampakan dia memang macam bentuk manusia. Tapi muka tak nampak. Rambut panjang, tunduk ke bawah. Pakaian dia warna putih dan berbau hanyir darah. Yang peliknya, boleh pula aku halau dia. Tapi cara baiklah, itu pun punya lama baru dia nak belah. Sempat lagi tu, walaupun dalam tengah berdebar. Sememangnya bekerja sebagai seorang pemandu bas ni, memang macam-macam pengalaman seram yang berlaku. Jika ada kesempatan lagi, aku akan share pula pengalaman lain yang aku alami ketika memandu bas. Itu saja kisah daripada aku. Terima kasih dan sekian. Assalamualaikum kepada semua pendengar Fiction Syasha. Aku nak share sedikit kisah yang pernah jadi dalam keluarga aku sendiri. Cerita ni taklah seram mana, tapi lebih kepada peringatan buat korang semua. Okey, ceritanya macam ni. Beberapa minggu yang lepas, aku dan family aku pergi berkelah
ke janda baik. Memang, tiap-tiap tahun kami akan berkelah bersama. Tapi kali ini kami hanya pergi ke janda baik di Pahang. Tempat tu cantik dan tenang sangat. Kami berkelah di tempat yang agak jauh dari orang. Sementara tunggu untuk masak BBQ, abang-abang dan anak buah aku yang lain pergi mandi dan bermain air. Kami yang perempuan ni tukang hidang makanan. Aku ada seorang kakak yang tengah syarat mengandung anak kedua. Aku dengan kakak aku berbual lah. Tiba-tiba akak aku cakap yang dia nak kutip beberapa batu dekat sungai ni untuk dibuat tungku ketika dalam pantang. Aku pun bersetuju untuk bantunya mencari batu. Selepas siap makan, aku dengan akak aku pergilah cari batu. Dapatlah dalam 2 batu yang sesuai untuk digunakan untuk orang dalam pantang. Aku bagi tahu mak aku yang kita orang ada ambil batu dekat sungai, dan mak aku pesan suruh abang ipar aku minta izin, takut jika ada penunggu. Abang ipar aku pun pergi dekat dengan tempat kami ambil batu tu dan cakap, "Nek, cucu ambil batu sikit ni untuk buat ubat ya." Sambil kami bergelak ketawa melihat abang ipar aku seperti main-main. Pulang saja ke rumah, anak sulung akak aku yang berusia 4 tahun tu mengamuk-ngamuk. Kami hanya beranggapan yang dia penat. Mungkin maklumlah sehari suntuk bermain air. Keesokan harinya, anak akak aku ni ada cerita dekat mak dia yang dia mimpi. Nama anak buah aku ni Zikri. Zikri ni memang petah bercakap sikit. Okey, balik kepada mimpi tu. Dia cakap dia mimpi seorang nenek yang datang dekat dia. Akak aku pun buat tak tahu je lah dan cakap yang tu mungkin mainan tidurnya. Hampir seminggu juga Zikri ni suka mengamuk bila senja. Dan malam masa dia tidur, dia asyik meracau. Ada satu pagi tu, dia bangun dan terus pergi dekat mak dia dan marah-marah. Salah satu ayat yang aku ingat Zikri cakap, "Mak pulanglah balik apa yang mak ambil hari tu." Nenek tu balik-balik jumpa Zikri. Dia marah Zikri. Zikri takut ma. Memang terkedulah sebab masa kami ambil batu tu, si Zikri ni tengah mandi sungai. Dan dia tak tahu pun pasal benda ni. Waktu senja Zikri akan mengamuk dan akan cakap ada nenek buruk datang cari dia. Kami sekeluarga mula syak ada benda yang tak kena dengan batu tu. Sebelum jadi lebih teruk, abang ipar aku tekad untuk pulangkan dengan cara baik batu-batu yang diambil tu. Abang ipar aku pergi semula ke janda baik dan pulangkan batu tu di tempat yang kami kutip. Selepas dipulangkan, tak ada lagi kejadian pelik yang berlaku pada Zikri. Jadi aku nak ingatkan korang, jangan berani ambil apa-apa yang bukan kepunyaan korang, walaupun sebiji batu ataupun sekecil mana batu tu. Mungkin ini kali terakhir aku pergi ke janda baik. Memang seram bila diingatkan kembali kisah itu. Itu saja kisah daripada aku. Sekian. Aku ada seorang kakak.
merupakan bekas pramugari. Semasa bekerja sebagai pramugari dulu, pelbagai kisah seram yang dialaminya. Akan tetapi kisah seram yang nak kukongsi kali ini adalah kisah seram beliau ketika menghadapi bulan Ramadan. Kakakku menyatakan dia susah nak menghadapi bulan Ramadan kali ini. Terlalu banyak roh berkeliaran di sekeliling. Dia dah tak tahan. Setiap kali memandu, dia merasakan ada ramai penumpang yang menumpang keretanya. Kadangkala benda tu bercakap-cakap dengannya. Kenapa dia menggunakan istilah roh? Sebab katanya semua orang yang dilihatnya itu berkeliaran beramai-ramai di bulan Ramadan dan berbentuk telus. Secara fizikalnya seperti manusia. Ada yang berpakaian moden, ada yang berpakaian zaman dulu-dulu, tapi tembus apabila berlanggar dengan apa-apa benda, seperti kereta contohnya, dan mereka berkeliaran berjalan atau berdiri dengan pandangan kosong seperti zombie. Cerita kakakku ini memang aku bayangkan sebiji macam dalam filem-filem Hollywood, tapi itulah hakikat yang dia nampak setiap hari. Kalau ikutkan track rekod kakakku yang berani ni, dia memang tak ada hal berhadapan dengan benda-benda ni sebab dah biasa tengok semenjak dari kanak-kanak. Tapi kali ini nampaknya dia betul-betul seriau. Kemuncaknya apabila rakanku Haris, bapanya telah meninggal dunia baru-baru ini, dan Haris memberitahu kakakku yang dia agak terkilan kerana bapaknya meninggal dunia seorang diri di rumah akibat stroke tanpa ahli keluarga di sisinya. Sewaktu si Haris ni menceritakan peristiwa itu, terdapat lembaga telus duduk di sebelah kakakku, menyatakan agar Haris tidak perlu bersedih, seolah-olah memujuk Haris, dan katanya akan menemani Haris menaiki motosikal sewaktu balik ke rumah nanti. Kakakku menangis di situ juga kerana sedih melihat semua ini di depan matanya. Mungkin lembaga itu arwah bapa si Haris secara fizikal, tetapi pada hakikatnya wallahu alam. Akibat peristiwa ini, kakakku berasa agak tertekan sebab roh-roh di sekeliling ini seolah-olah kerap mendatanginya untuk menyampaikan mesej kepada waris-waris mereka. Kakakku sedih. Katanya dia bukannya kenal akan waris-waris mereka ini. Bagaimana untuk dia sampaikan? Lagipun bukan tugasnya untuk buat tu semua. Tekanan yang dihadapinya menyebabkan dia tidak suka berhadapan dengan bulan Ramadan. Setiap kali bulan puasa, kakakku terpaksa berjalan, bekerja, memandu sambil dikelilingi oleh roh-roh ini yang pada zahirnya nampak seperti manusia biasa, tapi telus seperti asap, dan kerap meminta pertolongannya untuk menyampaikan mesej kepada waris yang tidak sempat mereka temui sewaktu hidup dulu. Mereka seolah-olah terdesak untuk didengari oleh kakakku. Paling seram ketika dia menceritakan semua ini. Katanya ramai benda tengah berdiri di luar pintu rumah kami, iaitu di koridor apartmen, sampai jarinya menunjuk ke arah pintu belakang rumah yang sedang terbuka luas menghala ke ruang koridor. Aku hanya mampu menelan air liur. Nak takut sangat pun bukannya nampak apa. Nak gelak tengah mood seram pula. Katanya kejadian nampak banyak roh ni semua hanya berlaku di waktu bulan Ramadan je. Di luar bulan Ramadan, biasa dia akan nampak lembaga-lembaga seram yang bukan manusia aja. Yang macam roh ni tak kerap muncul. Persoalannya, korang rasa betul ke tu roh atau apa? Cuba korang kongsikan pendapat dan pengalaman korang jika ada. Aku pun berminat juga nak tahu sebab aku berpegang pada pendapat yang mengatakan roh manusia dah tak boleh kembali ke alam dunia. Aku lebih percaya yang dia nampak mungkin adalah korin semata-mata. Tapi itulah pelik juga sebab katanya benda ni terlalu ramai dan berkeliaran di bulan puasa aja. Lepas tu asyik datang pada kakak aku meninggalkan mesej. Kakak aku pun dah naik rimas. Sebelum mengakhiri kisah ni, kakak aku pesan jangan sekali-kali tidur di waktu maghrib. Dia boleh nampak dengan jelas benda tu tengah standby nak kacau orang yang ada niat nak tidur waktu itu. Itu saja kisah berkenaan kakak aku.
Harap jangan ada yang salah faham pula dengan perkongsian kisah ini. Aku cuma ingin mengajak untuk berfikir sejenak tentang kejadian yang sukar untuk dimengerti ini. Yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan. Wallahu alam. Sekian kisah aku. Terima kasih. Cikgu, kucing tu berhantu, cikgu. Tiba-tiba seorang pelajar darjah 6 menerjah ke arah aku sambil menuding jarinya pada kucing yang aku sedang belai. Aku pun berhenti membelai kucing yang berwarna oranye itu, lalu mencekak pinggang. Astaghfirullah, kucing haiwan kesayangan Nabi. Kenapa kamu cakap dia berhantu? Aku tegur. Betul, cikgu. Saya dengan Imran nampak kucing ni main-main dengan hantu masa kem motivasi hari itu, kata Danish. Memang benar, pelajar-pelajar darjah 6 menghadiri satu kem motivasi UPSR di Sekolah Kebangsaan Bandar Bukit Mutiara pada minggu lepas. Pada malam tu Danish dan Imran berlari lintang pukang sambil menangis. Mereka sangat terkejut sehingga demam. Mereka terpaksa dihantar pulang. Aku bukan tidak mau percaya, tetapi memang perangai aku yang sukakan kucing. Jadi, aku kurang gemar jika orang cuba mengada-adakan cerita tentang haiwan kesayangan aku. Kamu berdua pergi masuk kelas. Kalau saya nak main kucing, itu hal saya, bukan hal kamu, aku kata. Tapi cikgu, mereka cuba mencelah. Dah, pergi masuk kelas. Akhirnya mereka mencebik dan berjalan ke hujung koridor bangunan. Aku menghela nafas sambil melihat mereka pergi. Kemudian aku kembali bermain dengan kucing itu. Timbul juga perasaan kurang selesa kerana apa yang terjadi pada malam itu agak mengerikan. Tangisan Danish dan Imran bukannya dibuat-buat. Pada keesokan harinya, aku terpaksa ke sekolah pada awal pagi selepas solat subuh kerana aku mahu menyiapkan rancangan pengajaran harian untuk minggu depan. Aku sudah biasa datang pagi-pagi ke sekolah, jadi itu bukanlah kali pertama aku datang seawal itu. Jam menunjukkan pukul 6 suku. Aku masuk ke dalam bilik guru lalu memasang lampu. Lampu pendeflor yang malap memenuhi ruangan bilik guru itu. Kemudian aku ke mejaku dan membuka buku untuk menulis rancangan pengajaran harian. Beberapa minit kemudian, aku terdengar bunyi pintu bilik guru dibuka. Bunyi itu menangkap perhatian aku dan aku mendongak untuk melihat pintu bilik guru dari kubikel aku. Angin gamaknya, lalu aku pun bangun untuk menutupnya. Sebelum menutup pintu, aku menjenguk keluar untuk melihat sama ada orang yang lalu di situ. Mungkin ada kakak tukang cuci yang ingin masuk ke dalam, fikir aku. Tiada orang. Koridor gelap dan sunyi sepi. Anginlah tu kot, bisik hatiku. Aku cuba meneguhkan pendirian aku. Namun, tiada pula angin menyinggah ke kulit aku. Biarlah. Kemudian aku ke meja kembali untuk meneruskan kerja. Yang peliknya, buku aku sudah tiada. Mana hilangnya buku aku? Aku menoleh ke kiri dan ke kanan untuk mencarinya. Tiada, lesap begitu saja. Tiba-tiba aku terdengar bunyi buku dihempas pada meja di belakangku. Aku menoleh. Memang benar, buku aku elok saja di atas meja Cikgu Syarman. Fikiran aku mula memikirkan perkara yang bukan-bukan. Tanpa melengahkan masa, aku membaca surah An-Nas sebagai doa pelindung. Aku mengangkat buku itu dari meja Cikgu Syarman dan meletakkan di atas meja aku. Sejurus itu, aku terus ke pantry bilik guru untuk membancuh air kopi untuk menenangkan fikiran. Pantry terletak di hujung bilik guru, jauh dari meja aku. Sebelum sampai ke sana, tiba-tiba aku ternampak bayang-bayang orang yang berlegar-legar di pantry.
Langkah aku terhenti dan aku terus merenung lama ke arah pantry. Tiba-tiba, Astaghfirullahalazim, aku terperanjat dengan bunyi kucing di belakang aku. Aku menoleh ke belakang lalu memandang bawah lantai. Kucing oranye itu mendongak merenung aku dan mengiau lagi. Aku memegang kepala dan dada sambil tertawa dan istighfar. Rupa-rupanya kucing yang selama ini mengacau aku. Subhanallah, suspend betul. Tetapi fikiran aku tentang kucing itu terhenti apabila aku ternampak seekor makhluk ngeri berambut panjang dan berdarah di baju putihnya di hujung bilik guru yang sedang memandang tajam ke arah aku. Darah mengalir keluar dari mulutnya yang dicangkuk dengan mata kail dan matanya bernanah kerana ditusuk dengan paku. Makhluk itu mendepahkan tangannya ke arah aku sambil mengerang. Bunyi makhluk itu. Tiba-tiba kucing itu pergi ke belakang mendapatkan makhluk itu, lalu menggesel-geselkan badannya pada kaki makhluk itu yang penuh dengan besi-besi yang tertusuk, menyebabkan ianya berdarah dan bernanah. Mulutku ternganga dan mataku terbeliak luas. Aku begitu kaget melihat makhluk itu dan jantungku hampir terhenti. Walaupun aku ketakutan, aku tetap menyebut-nyebut nama Allah supaya tidak diapa-apakan oleh makhluk itu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, lindungilah aku daripada makhluk itu ya Allah. Kau saja yang berkuasa dan pada Kau saja aku berharap. Dialog aku bersama Allah telah memetik keberanian aku untuk menghalau makhluk itu. Jangan kau ganggu aku, wahai makhluk Allah. Aku kesini untuk beribadah dengan mengajar anak-anak murid aku. Aku tak nak kacau kau dan kau jangan ganggu aku. Kita sama-sama hamba Allah, sama-sama kerdil. Jangan kau ganggu aku. Pergi kau dari sini. Setelah itu aku memejam mata aku dengan rapat sambil mengalunkan zikir Allahu Akbar. Sambil berzikir, sambil itu aku membuka mata aku perlahan-lahan. Alhamdulillah, akhirnya makhluk itu telah hilang. Begitu juga dengan kucing oranye tadi. Aku menghela nafas tanda syukur dan lega. Kemudian aku memberanikan diri untuk ke pantry sekali lagi dan membancuh kopi lalu kembali meneruskan kerjaku. Pada pukul 6.50 pagi, para pelajar dan guru mula hadir ke sekolah seperti biasa. Gelak tawa pelajar yang bermain kejar-kejar di tapak perhimpunan menjadi muzik kepada telingaku. Beberapa orang guru sudah masuk ke dalam bilik guru. Awalnya kau datang Isyak? Tanya Cikgu Syahman. Saja nak siapkan kerja awal. Tenang sikit nanti, kata aku. Tak takut kena kacau ke? Cikgu Syahman berseloroh. InsyaAllah tak. Kita ni tak boleh takutkan apa-apa pun selain Allah. Mintalah dekat Allah supaya meredahkan ketakutan kita dan melindungi kita daripada syaitan. InsyaAllah dia akan tolong. Aku bersyarah pula. Hadoi, kan dah kena ceramah free. Ialah Ustaz Isyak. Lalu Cikgu Syahman meletakkan beg di atas meja dan duduk di kerusi sambil memeriksa WhatsApp. Benar, Allah ada tempat kita bergantung. Jika hati kita dilanda kegelisahan dan ketakutan, berzikirlah kepadanya supaya hati kita menjadi tenang. Rasanya apa yang jadi pada kucing yang aku selalu belai itu? Macam mana dia boleh hilang sekali dengan makhluk tadi? Aku bertanya kepada Cikgu Syahman. Cikgu, aku menegurnya. Ada nampak kucing warna oranye tak sebelum cikgu masuk ke sini tadi? Kucing? Setahu aku mana ada kucing dekat sekolah kita. Dah 20 tahun aku mengajar dekat sini. Tak pernah pun nampak kucing. Dia menjawab. Maka aku terus terdiam.